Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulha binti Abdul Karim. Saya adalah pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Hari ini saya akan membentangkan latihan industri sesi Jun 2020. Saya telah menjalani latihan industri selama 4 bulan di Hotel Seri Warisan Taiping. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan latihan industri. Latihan industri ini adalah perkara wajib dan syarat bagi mana-mana pelajar pengajian tinggi. Tak kisahlah sama ada kolej komuniti ataupun politeknik ataupun mana-mana kolej swasta dan kerajaan yang lain. Poin yang kedua adalah untuk pelajar dapat merasai pengalaman bekerja yang sebenar. Sebagai contoh, kita semua pernah bekerja. Even sebelum study pun kita pernah bekerja. Tetapi berlainan dengan latihan industri ini adalah kita bekerja dalam bidang kita sendiri, iaitu kos kita sendiri. Macam contoh, saya mengambil kos dalam bidang jabatan pelancongan dan hospitality. Poin yang ketiga adalah tempoh menjalani latihan industri. Ikut kepada pengajian tinggi tersebut. Macam contoh saya, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin telah meletakkan selama 4 bulan latihan industri. Poin yang keempat, pelajar PTSS dibekalkan dengan buku jurnal refleksi. Buku jurnal refleksi ni adalah buku log yang perlu kita rekod setiap hari. Dalam buku log tu perlu tulis tarikh, hari, tujuan, apa yang kita buat pada hari tu. Dan buku jurnal tersebut kita perlu serahkan kepada kita punya penyela setiap minggu untuk dia cek dan juga tanda tangan. Next saya akan menerangkan tentang objektif latihan industri. First, memberi pendedahan kepada pelajar tentang pekerjaan yang sebenar. Ni sama je yang macam saya cakap tadi. Kita sebagai pelajar dapat rasa pengalaman bekerja dalam kita punya bidang sendiri. Poin yang kedua adalah belajar cara berkomunikasi dengan berkesan. Cara berkomunikasi dengan berkesan ni sangat-sangat penting, terutama sekali dalam kos pelancongan dan hospitality, sebab dia boleh relate dengan guest, boleh relate dengan customer yang nak order makanan, tak kisahlah F&B ke, kitchen ke, front office ke. So kita boleh belajar dekat situ macam mana kita nak jawab, kita nak respon bila guest tu nak sesuatu. Poin yang ketiga adalah belajar cara selesaikan masalah dan bekerjasama dalam satu kumpulan. Bila kita masuk alam pekerjaan ni mesti ada risiko dia, masalah dia, terutama sekali dalam bidang perhotelan ni. Mungkin guest ke, pelanggan ke yang komplain pasal makanan, tak pun bilik. So kita kena bekerjasama selesaikan masalah tu sendiri. Kita tak boleh letakkan masalah tu macam contoh department dia ni, so kita salahkan department dia je. Tak. So kita kena bekerjasama, selesaikan masalah, baru benda tu boleh berjalan dengan lancar, settle dengan elok. Poin yang terakhir adalah menambah keyakinan diri. So ni sangat penting lah, terutama sekali dalam bidang jabatan hospitality dan pelancongan. Macam perhotelan, kita kena yakin dengan diri kita bila bercakap dengan orang. Bila orang tanya, so kita kena yakin nak jawab tu. Kita dapat belajar lah. Kita tak boleh lah gugup ke, kita tak boleh lah tak cakap tak tahu ke bila guest tanya, macam tu. Next saya akan menerangkan tentang latar belakang Hotel Warisan. Hotel Warisan ini dianjurkan oleh syarikat The Regency and Resort dan juga MAIB, iaitu Majlis Agama Islam Perak, dan ditubuhkan pada tahun 2012. Poin yang ketiga adalah hotel ini terletak di tengah-tengah bandar Warisan Taiping. So sangat mudah lah, dan banyak kemudahan dikelilingi dengan hotel tu. Macam contoh ada mall yang kita macam nak beli barang keperluan dah habis, so kita boleh pergi je mall, kita boleh beli. Ada kedai 24 jam, ada kedai sebeneka. So sangat-sangat mudah, and dekat juga dengan Taman Tasik Taiping yang kita boleh bawa family kita lepak-lepak dekat situ, luangkan masa dengan family dekat situ. So poin yang keempat, hotel ini juga mempunyai 16 orang pekerja dan mempunyai 6 department, iaitu housekeeping, front office, kitchen, maintenance, F&B, and juga security guard. Hotel ini juga mempunyai bilik seminar 1 hingga 5. Hotel ini menyediakan bilik seminar dan juga dewan besar, iaitu Long Jaafar.
Seminar 1 hingga 5 ni terletak pada aras 1 dan dia juga berdekatan dengan tandas, surau. So sangat mudah bila kita nak buat event, kita nak buat meeting. And satu Dewan Besar Long Jaafar tu terletak pada aras 4, iaitu dewan yang muat dengan 350 orang tetamu yang kita boleh buat kenduri, majlis kahwin dan sebagainya. Okay, next saya akan menerangkan tentang kemudahan yang disediakan. Okay, first surau. Okay, macam saya cakap tadi, surau diletakkan di aras 1 dekat dengan seminar 1 sampai 5. So, sangat mudahlah bila kita ada program kat situ, ada event kat situ. So, masuk je waktu kita boleh pergi solat. Yang kedua adalah wifi. Okay, wifi ni pun penting untuk kita nak cari maklumat dekat Google ke, kita nak send dokumen ke bila ada meeting ke kat situ ke apa ke. Kalau kita menginap kat situ disebabkan meeting, ada yang menginap disebabkan meeting, ada yang menginap sebab ada program khusus. Okey, yang ketiga restoran Sizzler. Okey, restoran Sizzler ni terletak dekat bawah, and restoran Sizzler ni muat dalam 30 ke 50 orang sahaja. So macam-macam menu yang disediakan dekat restoran Sizzler ni. Kalau kita lapar, kita menginap kat situ, kita lapar, so kita boleh order terus walk in dekat restoran Sizzler, ataupun kita boleh call room service, kita boleh call F&B, so kita boleh hantar makanan dekat bilik. Okay, yang keempat, bilik penginapan mempunyai kemudahan seperti dekat bilik tu mempunyai tandas, televisyen, pemanas air, set kopi, set mandian dan juga tualan mandi. Okay, ni adalah macam saya cakap lah, yang first tu gambar restoran Sizzler. Yang kedua tu adalah gambar lobby yang ada di setiap aras. So, mudah lah kalau kita nak chill ke, nak lepak situ ke, boleh. Kita nak rest pun boleh dekat situ. And yang gambar ketiga tu salah satu bilik seminar. And keempat tu adalah gambar bilik. Okay, next saya akan menerangkan tugas yang dilakukan sepanjang tempoh latihan industri. Okay, untuk saya telah diletakkan 2 jabatan, iaitu jabatan kitchen dan juga jabatan housekeeping. Okay, masa first saya masuk, saya letakkan jabatan kitchen selama 3 bulan. Dan bulan 10 saya masuk housekeeping selama sebulan. Lepas tu saya sambung balik kitchen selama sebulan sampai habis. Okay, so saya akan terangkan jabatan kitchen dahulu. Okay, first sediakan sarapan pagi untuk tetamu hotel. Okay, setiap orang yang menginap di hotel tersebut, dia ada pilihan untuk nak ambil package sekali dengan breakfast ataupun tak. Okay, bila ada yang ambil set sekali dengan breakfast, so kita kena sediakan sarapan pagi lah. Okay, sarapan pagi ni okay, untuk sarapan pagi terbahagi kepada 2, iaitu a la carte dan buffet. Okay, a la carte dan buffet ni kita tentukan, kita tengok kepada berapa pack yang breakfast pagi tu. Macam contoh, bila 20 pack ke atas kita akan buat buffet, dan bila 20 pack ke bawah kita akan a la carte lah. Okay, kalau buffet ni macam-macam ada, macam contoh nasi lemak dengan dia punya bahan-bahan ikan bilis, kacang, timun, lepas tu bihun, mi goreng ke, pasta goreng ke. Lepas tu bubur, kita ada stesen, kita ada stesen bubur, kita ada stesen sup. Lepas tu ada dia punya bahan-bahan, dan banyak lagi lah dekat buffet lain kat situ. Okay, untuk a la carte pula kita ada sediakan 2 set, iaitu western set dengan local set. Okay, western set ni ala-ala western lah. Dalam western set tu pun ada 2 lagi pilihan yang kita boleh pilih, and dalam local set tu pun ada 2 lagi pilihan yang kita boleh pilih. Okay, yang ketiga kita menyediakan makanan untuk staff. Okay, memang bila dah habis sarapan pagi dalam pukul 10.30 tu, kita naik pula ke kitchen, so kita sediakan makanan tengah hari untuk staff. Okay, makanan yang disediakan untuk staff ni ada 4. Sarapan pagi, makanan tengah hari, petang dan juga malam. Lastly, kita menyediakan makanan jika mempunyai acara dan majlis. Okay, acara dan majlis ni kita akan dapat EO, iaitu event order, daripada sales marketing. So dia akan beritahu lah berapa pack, dekat EO tu semua ada, berapa pack, makanan apa. So dari segitu kita prepare. Okay, next ni adalah gambar macam contoh yang saya cakap tadi, western set A, western set B, local set A, local set B. Okay, yang ni dia punya makanan lah.
latihan industri bahagian housekeeping. Okay, housekeeping saya masuk awal bulan 10 sehingga awal bulan 11. Okay, first perkara pertama yang kita kena buat bila datang iaitu shift pagi, kena buat public area. Public area ni adalah sapu sampah, lepas tu mop bahagian dalam lobi, bahagian luar lobi dan juga laluan staff. Okay, lepas tu kita kena kemas bilik check out dan extend. Okay, ni sama juga pihak FO iaitu front office kena inform dekat housekeeping yang bilik mana yang dah check out, bilik mana yang extend, so mudah untuk kita buat kerja. Okay, bilik check out dengan extend ni tak sama. Bilik check out ni kita kena kemas keseluruhannya. Macam first kita kena kemas katil, salin dia punya cadar, salin baru, lepas tu kita kena lap kabinet, lap kepala katil, kita kena pastikan almari dan juga laci-laci semua tu kosong ya, supaya gas yang next tu masuk tak komplain. Lepas tu kita kena bersihkan tandas. Okay, kalau extend pula kita kena ketuk dulu bilik dia dan kita tanya dia nak kemas ke tak. Kalau kita nak kemas, so kita kemas lah. And ada setengah gas dia akan letak kad DND dekat pintu. So maksudnya DND tu do not disturb. Dia cakap okay, jangan ganggu, so kita tak akan masuk lah. So bila kita kemas bilik extend ni, kita kena buat dengan cepat supaya gas tu tak terasa diganggu. And kita boleh buat katil, kita tambah tuala, tambah amenities, set kopi, mineral, set mandian. Almari atau laci kita tak boleh usik sebab still ada gas. Okay. Next, siapkan projek yang diarahkan oleh HOD housekeeping. Okay, macam HOD, macam housekeeping saya banyak melakukan projek. Macam contoh, cuci tandas, buat basuh gelas, basuh cawan, sapu sampah di parking kereta. And semua ni mengakibatkan tentang kebersihan. Okey, lastly adalah kesimpulan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Hotel Seri Warisan kerana memberi peluang kepada saya untuk menjalani latihan industri di situ selama 4 bulan. Dan selama 4 bulan itulah saya dapat belajar macam-macam, dapat banyak pengalaman, dapat kenal orang tu, dapat kenal orang ni. And saya bersyukur sangat sebab saya dapat dalam 2 bidang iaitu kitchen dah memang bidang saya, dan housekeeping. Saya tak pernah terfikir untuk masuk housekeeping, tapi saya dapat pengalaman untuk menjadi staff housekeeping. Okay, lagi satu, lastly, saya juga dapat belajar macam mana kita menyelesaikan masalah dan bekerjasama antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.